Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dan hormati Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, malam ni sekali lagi kita dapat bertemu kuliah bulanan, dan bulan ini bulan November untuk tahun 2022. Bulan depan, bulan 12 habis 22. Jadi sekarang maghrib awal. Satu lagi jalan, Masya Allah. Saya main dekat je pun tadi, lebih setengah jam daripada naik bukit tu. Jam. Teruk, ya Allah. Dah berapa kali mana kuliah-kuliah lagi mana dalam bulan ni kira sangkut lah. Tak sempat. Oh gitu. Jalan tu nampak apa? Memang kereta tu. Okay, baik tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat. Jadi pada malam ini, insya-Allah kita akan teruskan kuliah bulanan tafsir Al-Quran, tadabbur surah-surah pilihan. Dan pada bulan lepas kita telah menamatkan surah Yasin. Saya tak pasti berapa kali pertemuan. Ada 11. Ada yang kata 11 kali. Mana 11? 11 bulan 11 bulan betul lah kita cuti bah. Saya selak kat 2 tahun ke apa kan. Bulan puasa kita tolak sebulan-sebulan kan. Dan untuk kali ni saya tak tahu lah berapa bulan pula. Dan surah yang kita tengok agak panjang surah ni. Jadi kita cuba tengok pula kepada surah Al-Kahfi. Panjang tuan-tuan. Kita tahulah nak habis bila. Ya. Sebab dulu kita surah habis-habis pendek, satu muka surat, dua muka surat. Jadi manhaj ataupun metodologi pembacaan surah kita ini tak terlalu panjang, tak terlalu mendalam, dan tidak terlalu ringkas. Kita ambil tahap yang sederhana. Supaya akhirnya setiap ayat yang kita tekuni daripada surah-surah yang kita baca ini, kita dapat ada penghayatan tadabburnya. Itu kemuncaknya. Dan Allah sebut, afala yatadabbaruna al-Quran. Dua tempat Allah sebut. Dia berada selepas daripada surah Al-Isra. Dia berada selepas daripada surah Al-Isra. Baik, kita akan baca lah sebagai kita ambil keberkatan daripada surah ni. Kita akan baca sikit lah. Sebab malam ni kita akan lebih kepada pengenalan surah ataupun gambaran umum surah ini daripada awal sehingga akhir, supaya kita dapat big picture dengan gambaran yang besar dengan apakah kandungan yang ada dalam surah Al-Kahfi. Kemudian lepas ni baru kita akan masuk ayat demi ayat, muka surat demi muka surat. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira. Baca. Terus alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadida. Baik. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. صدق الله العظيم. Baik. Pertamanya kita baca tadi. Itu pada perkataan iwaja. Tadi saya terputus nafas ni kan. Dekat perkataan iwaja. Bila kita baca ayat seperti itu, dia ada satu sin kecil. Ada satu simbol tanda apa? Sin kecil. Apa maksud sin tersebut? Okey, itulah saktah. Saktah ni maksud apa? Berhenti sebentar. Qat'u saut, mana berhenti sebentar. Memutuskan suara tanpa bernafas. Dengan tujuan untuk kembali semula, biqasdir ruju'i ilal qira'ah. Tujuan kita apa? Dan kita ada qasad untuk apa? Kembali semula kepada membaca. Dalam bab ini dia ada 3. Bila kita buka kitab tajwid ada 3 istilah. Pertamanya al-waqfu, waqaf. Yang keduanya al-qat'u. Dan yang ketiganya as-saktu. Kan? 3 istilah tu. Dalam perbincangan waqaf ibtida' kan. Jadi al-waqfu ialah apa? Qat'u saut. Mana-mana kita putuskan suara ma'at tanaffus bi zamanin yutanaffasu fihi. Mana kadar masa yang kita bernafas padanya. Bi qasdir ruju'i ila al-qira'ah. Dan kita juga masih mengqasadkan berniat untuk sambung lagi baca. Itu waqaf. Dan alhamdulillah apa? Makithina fihi abada. Kita putus suara. Bernafas, tarik balik. Wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Itu panggil apa? Al-waqfu, waqaf. Sebab kita nafas dan kita masih nak baca Quran lagi. Jadi yang kita baca sehingga ayat 4 tadi ada 3-3 tu. Ada 3-3. Ada di sana saktah. Saktah iaitu apa? Berhenti sebentar kadar masa tapi min ghairi tanaffus, tanpa kita bernafas. Dan kita masih mengqasad untuk sambung bacaan. Jadilah walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun. Dekat tadi apa? 'Iwaja itu kita berhenti sebentar tanpa bernafas, berhenti tu tapi kita masih nak teruskan bacaan. Nak kembali semula. Itu nama saktah. Dan di sana ada al-qat'u. Bahasa muda al-qat'u ini berhenti terus. Berhenti terus. Dekat mana tadi? Wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Kita berhenti itu betul kita nak buat benda lain. Itu kita dah menamatkan bacaan. Dengan apa? Kita dah tak ada tujuan untuk meneruskan bacaan. Maka itu nama dah
Al-qat'u, memutuskan, menghentikan, kan? Baca Quran. Kita selalunya habis tu sadaqallah, buat kerja lain. Itu nama al-qat'u. Baik. Jadi bagi bacaan riwayat Hafs an Asim, Tariq by Syatibiyah. Quran kita ada 4 tempat waqaf dah. Tempat saktah ni ada 4 tempat. Ni ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Antaranya dalam surah Al-Kahfi kita baca tadi. Yang keduanya dalam surah Yasin. Kan kita dah jumpa kan dah. Kita sebut kan dalam saktah kan. Yasin itu ada. Yang ketiganya dalam surah Al-Mutaffifin. Dalam surah Mutaffifin. Dan yang keempatnya dalam surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Kan? Dalam kalla bal rana ala qulubihim, surah Mutaffifin. Kan? Jadi ada 4 tempat ni lah bagi riwayat melalui Tariq Asy-Syatibiyah, kan. Baik. Jadi kalau kata qiraat lain, imam-imam yang lain dia ada perbincangan, kadang-kadang banyak, kan. Bagi Al-Kisai dia ada kaedah saktah yang tertentu. Antaranya waqaf, ketika mana waqaf dengan bahak kinayah, kan. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun, kan. Dia saktah itu sebab waqaf dengan hak kinayah. Sebelum tu ada huruf ba, fajasat Zainabu li dawdi syamsin. Itu banyak perbincangan tu. Qiraat lain kadang-kadang banyak lagi. Jadi kita ni ada 4 tempat ni cara kita. Baik. Ni saya jumpa menentang apa scene tu tau. Saktah berhenti sebentar tanpa bernafas dan kita nak teruskan lagi bacaan. Itulah simpelnya. Berhenti sebentar tanpa bernafas dan bertujuan untuk meneruskan lagi bacaan. Baik. Adapun waqaf, berhenti sebentar dan ambil nafas dan nak teruskan lagi bacaan. Al-qat'u, berhenti dan dah tak mau sambung lagi bacaan. Kita bahasa kita apa? Berhenti terus. Okey, baik. Jadi malam ni kita cuba perkenas sedikit berkaitan dengan surah Kahfi, kan? Surah Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi merupakan surah Makkiyah. Biasanya bila kita mulakan pertemuan yang pertama, setiap surah kita perkenalkan. Surah ini merupakan kategori surah Makkiyah. Bila sebut surah Makkiyah, surah ini turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun yang awal tu. Tak berhijrah lagi. Surah turun waktu tu. Maka dia dikategorikan sebagai Makkiyah. Adapun selepas daripada Nabi berhijrah, selepas pada tu ayat yang turun, surah yang turun dia masuk kategori Madaniyah. Walaupun tak turun di Madinah, tapi dia masih dikira sebagai Madaniyah sebab dia merujuk kepada fasa masa, bukan fasa tempat. Sebab ada juga ayat yang turun tak turun di Mekah, tak turun di Madinah. Antaranya ayat apa? Surah Taubah ada ayat apa? Infiru khifafan. Ayat itu turun di Tabuk. Tabuk jauh daripada Madinah, kat 600 km kan. Maka tak digelarkan ayat itu sebagai ayat Tabukiyah, kan. Ayat tersebut masih digelar sebagai Madaniyah sebab apa? Tabuk tu dah selepas berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang tu. Dan yang keduanya, surah ini mengandungi 10 ayat panjang. Setiap 2 tahun pun tak habis kita tengoklah. Mungkin kita baca sekali mai tu separuh lah. Kita baca tu sekali mai separuh muka surat. Kita gagah bagi begitulah. Baik. Sebab apa dinamakan Al-Kahfi? Biasa kita tanya kan. Sebab dalam perkataan ni ada perkataan Al-Kahfi dan ada perkataan Ashabul Kahfi. Ayat yang kedua, inna ashabal kahfi kanu min ayatina. Kita akan jumpa nanti ni. Okey, baik. Jadi surah ini seperti yang kita sebut tadi merupakan surah Makkiyah,
mengandungi 110 ayat, dan Al-Kahfi itu bermaksud gua. Bermaksud gua. Sebab dia merakamkan sebenar peristiwa 7 orang pemuda di satu zaman di mana mereka ini lari masuk ke dalam gua untuk mempertahankan akidah mereka. Jadi dalam surah ini kita sebut ada beberapa ni lah. Jadi kalau tengok dari sudut kelebihan surah, Nabi juga sebut berkaitan dengan surah ini. Antaranya hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi, maka dipelihara daripada Dajjal. Itu antara ni. Antara kelebihan fadail surah Al-Kahfi. Dalam hadis yang lain, man qara'al 'ashra al-awakhira min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Riwayat Ahmad, Muslim ada, Nasa'i. Sesiapa yang baca 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, maka dia dipelihara daripada fitnah Dajjal. Ini antara riwayat lain juga sebut, man qara'al kahfa fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Riwayat Al-Hakim. Sesiapa yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat, mana Jumaat, adha'a lahu, menerangi baginya minan nuri, daripada cahaya, ma bainal jum'ataini, antara dua Jumaat sebut. Ini antara kelebihan bacaan. Kelebihan baca. Maka itu besarnya. Hanya sekadar baca tak faham apa pun, itu besar sekali kelebihan yang ada dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana pula kalau di sudut penghayatan, tadabbur, pemahaman, intipati, kandungan, mesej yang disampaikan oleh surah Al-Kahfi, nampak sangat hebatnya kelebihan yang ada pada surah ini. Nah, kita tengoklah. Saya akan cuba sebutlah 14 perkara berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Mungkin mukadimah macam ni sajalah. 14 perkara tentang surah Al-Kahfi. Yang pertama Al-Kahfi dengan maksud gua. Surah ini mengandungi 110 ayat daripada jenis Makkiyah. Saya sebut dah tadi. Baik. Yang keduanya, surah ini kita tengok di permulaan surah ni, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 6. Ayat 1 sehingga ayat 6. Kalau tuan-tuan boleh tengok pembahagian daripada ayat 1 sehingga ayat 6. Surah ini dimulai dengan menggambarkan ciri-ciri Al-Quran sebagai sebuah kitab yang benar lagi lurus. Kan? Allah sebut tentang kitabnya Al-Quran ni dulu. Sebab inilah benteng untuk akhir zaman adalah kembali kepada Al-Quran. Sehingga surah ini mula sebut tentang Al-Quran dan peranan yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Mana bila kita tengok ni, Allah mula dengan Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maha suci Tuhan yang menurunkan, anzala alaihi Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Tuhan yang telah menurunkan ke atas hambanya Alkitab, dan dia tak jadikan Quran itu iwaja, bengkang, bengkok, herat, petok, kan? Mana lurus. Kan? Sebab bila kita tengok dalam surah ini, dia dimulai dengan peranan Al-Quran. Mula dengan peranan Al-Quran. Dan sebenarnya surah ini antara intipati terbesarnya ada 4 benda yang dinamakan sebagai 4 ujian dalam hidup ini. Kan, ada 4 ujian. Iaitu ujian pertamanya ujian agama. Bagaimana untuk kita jaga agama tersebut. Yang keduanya ujian harta. Ada orang yang teruji dengan harta. Yang ketiga ujian ilmu. Ilmu pun jadi satu ujian juga. Dan yang keempatnya ujian kekuasaan. 4 ujian ni ada 4 kisah. 4 ujian ni berada dalam
4 kisah yang ada dalam surah ni. Kan? Jadi apa yang sampaikan mesej sampai dengan berpegang dengan Al-Quran ini, insya-Allah akan terpelihara 4 ujian ini. Untuk jaga dalam 4 ujian ni, apa pokok dia, apa pegangan ialah Al-Quran. Allah intro dengan Al-Quran. Baik. Bila kita tengok perkaitan surah ini dengan surah sebelum. Surah sebelum adalah surah Al-Isra. Allah mulakan Isra dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan? Allah mulakan surah Isra dengan tasbih. Kan? Allah mulakan surah Isra dengan tasbih. Dan Allah tutup surah Isra. Cantiknya Allah tutup surah Isra ini, nampak ada perkaitan di antara pembukaan surah dengan panggil fawatihus surah dengan khawatimus surah. Allah tutup surah Isra dengan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Kan. Mana susunan cukup cantik yang kita duduk tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tengok cantiknya surah Isra mula dengan subhan, tasbih. Kemudian nak tutup dengan apa? Wa qulil hamdulillah. Dengan apa? Alhamdulillah. Last sekali terus wa kabbirhu takbira. Nampak cantiknya susunan. Kalau kaitannya di akhir surah Isra ni Allah sebut apa? Wabil haqqi, atas sekali kan. Dia menyebut wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu. Kan? Allah cerita tentang puji tentang Al-Quran ni. Jadi surah ini pun dimulai tentang Al-Quran juga. Baik. Baik, kemudian perkara yang kedua, mana Allah mulakan intro surah ini dengan memuji Al-Quran sebagai kitab yang lurus, yang tidak ada percanggahan ayat dengan ayat, tiada pertembungan lafaz dengan makna, kitab yang diturunkan untuk menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan memberi peringatan kepada orang kafir. Tuh, ayat 1 hingga ayat 6. Baik. Kemudian surah ini masuk pula menceritakan tentang apa? Ada sedikit ayat 7-8 berkaitan dengan langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi, untuk merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu yang kedua. Mana kemudian surah ini menarik perhatian pembaca tentang hiasan dan keindahan ciptaan bumi yang jelas menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, kemudian surah ini mula masuk cerita tentang kisah. Kemudian surah ini memaparkan 4 buah kisah yang banyak pengajarannya. Apa kisah yang pertama? Mula dengan Ashabul Kahfi. Mula dengan ayat apa? Am hasibta anna ashabal kahfiyin. Kemudian yang keduanya kisah pemilik kebun. Kisah pemilik kebun. Iaitu wadrib lahum mathalan rajulaini. Kan? Ja'alna li ahadima jannataini min a'nabin. Kan? Nanti kita masuk itu. Mana dua orang yang memiliki kebun tanaman hasil buah yang cukup banyak. Namun kesudahan apa yang berlaku kepada dua orang lelaki ni. Satu, dia karakter dia macam ni. Seorang karakter dia macam ni. Akhirnya apa yang kita dapat pelajari daripada kisah tersebut. Dia sebut kebun yang orang kaya tu. Dia sebut kebun yang orang kaya. Itu merupakan ujian harta di sana. Bila sebut nak Ashabul Kahfi, mana pemuda-pemuda ini lari daripada apa? Raja waktu, pemerintah ketika itu. Sebab apa? Pemerintah itu tidak apa? Tak beriman, kufur, kafir. Mereka cuba apa? Akan menghukum orang yang mempunyai kepercayaan ideologi yang sebaliknya. Akhirnya pemuda ini lari demi untuk menyelamatkan agama. Lari untuk menyelamatkan akidah. Walaupun beberapa bahasa berhadapan dengan kesukarannya. Okay. Kemudian kisah yang ketiga iaitu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Khadir alaihissalam kan.
Dua orang tu. Mana ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khadir. Sebut Khadir. Agak luar biasa. Sehingga apa? Nabi Musa, dia pun nak pergi menuntut ilmu di sana. Maka di sana ada tentang ujian ilmu di sana. Tengok ni. Dan kisah yang keempatnya, kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain membawa pemimpin, penguasa yang cukup hebat. Antara individu yang mempunyai jajahan, taklukan, pemerintahan yang cukup luas di muka bumi ini. Sebelum tu ada aku nama Bukhtanasar. Antara kerajaan Namrud ke apa yang punya empire, jajahan yang cukup luas. Tapi ini kerajaan yang beriman soleh, yang punya kekuasaan yang luas, pemerintahan yang luas adalah Dzulqarnain. Maka apa yang kita boleh pelajari di sebalik kisah tersebut, ini sudah pasti merupakan ujian kekuasaan, kan? Bila dapat kuasa ni macam mana pula? Jadi dalam hidup kita ni, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, tak dapat lari daripada 4 ujian ni. Ujian agama, yang kedua ujian harta, yang ketiganya ujian ilmu, dan yang keempatnya ujian kuasa, pangkat, kan? Pengaruh. Jadi kisah yang pertama, kita masuk ke yang kelima, iaitu kisah yang pertama Ashabul Kahfi. Iaitu daripada ayat 9 sehingga ayat 26. Kita boleh kelih kan, tengok kan. Ayat 9 sehingga ayat 26. Surah ini memaparkan kisah Ashabul Kahfi. Sebuah kisah yang menjadi perlambangan ujian akidah. Kisah yang menjadi simbol pengorbanan terhadap negara, keluarga, sanak saudara, harta benda, demi mempertahankan akidah. Kisah beberapa orang pemuda beriman yang melarikan diri daripada kezaliman raja yang kufur demi memelihara iman mereka. Saya baca ni yang saya ringkaskan. Mereka bersembunyi di dalam gua di sebuah bukit, lalu Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Sebenarnya 309 tahun satu i'jaz. Satu benda kalau kita kaji just agak menarik dan luar biasa. Ayat dia apa? Apa dia ayat dia? Iaitu pada ayat 25. Itu pada ayat 25, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Saya dah buat kiraan, saya juga tengok dalam tafsir Al-Maraghi, mereka tafsir-tafsir yang lain. Bila kita buat kiraan, Masya Allah, hebat ilmu Nabi yang Allah beri. Bukan dia. Kalau Nabi itu betul-betul Quran itu, rekaan Nabi tak dapat satu maklumat, fakta yang luar biasa. Sebab apa? Ayat ni menyebut walabisu fi. Patutnya saya nak sebut nanti ni. Mana ni? Kan? Walabisu fi kahfin salasami'atin sinin. Mereka tinggal dalam gua itu selama 300 tahun. 300 tahun. Wazdadu dan mereka tambah ni orang Arab. 9. Jadi berapa? 309. Sebenarnya dua. Dia tengok daripada dua kalender. Kalau kalender Masihi ataupun kalender Syamsiah, ahli kitab, mereka kata 300 tahun Masihi. Untuk kalender Masihi 300 tahun. Kan? Dia tidur selama berapa lama? 300 tahun menurut kiraan matahari Syamsiah. Wazdadu tis'a, warat dia tambah lagi 9. Sebab warat ni dia pakai apa? Kalender apa? Qamariyah. Ataupun kalender apa? Kita hijrah lah ni, berpandukan bulan. Maka kena tambah 9 tahun lagi. Jadi perbezaan di situ berapa tahun? Antara kalender Masihi dengan kalender Masihi dan kalender hijrah berapa tahun di sini? 9 tahun perbezaan dia. Tuan-tuan, untuk 300 tahun beza berapa? 9 tahun. Kita turun sikit. Kalau 100 tahun berapa beza dah? Apa beza dah? 3 tahun. Kan? Mana kalau seorang tu, umur kita duk fikir kalender Kalender Masihi kan. Macam ada IC kita Masihi.
umur kita dah 100 tahun. Mana tahu ada kalangan kira-kira kalimat Februari umur kita dah 100 tahun. Sebenarnya kalau kalender hijrah kita translate balik dengan apa? Kalender hijrah berapa umur dah? 103 tahun. Kita turun lagi. Kita buat kiraan sampai menurun. Kalau tadi 100 tahun sama 3 tahun. Makna dia, kalau beza setahun berapa? Kalau tadi beza 3 tahun untuk 100 tahun. Kalau beza setahun berapa? 33 tahun. Kan? Setiap 33 tahun kena tambah apa? Setahun. Mana 33 tahun tambah setahun. Tambah lagi 3 tahun 66 tahun, tambah lagi setahun 99 tahun. Kita berdekat-dekat dengan 103 tahun. Mana kalau seorang tu umur dia 33 tahun, 33 tahun Masihi, umur dia ni berapa? 34 tahun. Perkecil lagi. Sebenarnya untuk setahun ni berapa perbezaannya? Berapa perbezaannya untuk setahun? Boleh kira? Nanti tuan-tuan bagi jawapan. Tengok apa yang berlaku sekarang. Berapa dah? Untuk setahun berapa beza dah? Daripada maklumat tadi kita boleh turun sehingga berapa beza untuk setahun. Kalau 300 tahun beza 3 tahun. 100 tahun bezanya ialah 3. Tadi 300 tahun beza 9 tahun. Tuan-tuan jangan pening. Sekejap saya turut pening juga. Akhirnya kita dapat setahun bila kita kira-kira itu perbezaan antara kalender hijrah dengan ni adalah 11 hari. 11 hari. Balik kira daripada fakta tu kira-kiranya 11 hari, ada 10 hari, 10 hari ke 12 hari. Macam tu je. Tengok ni perbezaan dia. Jadi kalender kita adalah 365. Untuk ni adalah 354 setahun. 354 hari kalender hijrah. Masih 365. Itu tuan-tuan. Kan? Nanti macam mana cikgu-cikgu matematik tolong balik kira tak nah? Guna formula apa? Saya dah kira dah. Apa formula yang kita nak guna. Okey, baik tuan-tuan. Kita masuk teruslah perbincangan. Nanti ni kita kira waktu sampai ke ayat tu lah nanti ni. Apa formula dia. Itu perbezaan kalender Masihi dengan kalender hijrah, iaitu setahun bezanya 11 hari. Faktanya kita boleh kira daripada Quran kata apa? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Bagaimana Nabi kalau betul-betul apa? Quran tu Nabi apa? Mereka, kena fikir dulu data tu, saya silap fakta. Tapi spontan dia kan. Wazdadu tis'a. Kan? Baik. Itu berkaitan dengan kisah yang benar, itu Ashabul Kahfi. Kemudian Allah membangunkan semula mereka untuk membuktikan kepada manusia bahawa ia berkuasa menghidupkan semula manusia. Kemudian yang ke-6, semua 14 kan. Ke-6 ayat 28. Iaitu kemudian Allah memerintah Nabi SAW agar bersikap merendah diri dengan orang mukmin yang miskin dan duduk bersama mereka. Kan? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ni Nabi ni seorang pemimpin yang hebat. Orang besar, orang ada kekuasaan. Tapi Allah perintah bukanlah duduk sama-sama geng-geng apa. Yang punya pangkat yang tinggi, mempunyai harta yang banyak. Orang yang punya kalau kita duduk tu, kita juga dapat tumpang pengaruh mereka, follower mereka ada. Tapi Allah pesan kepada Nabi duduk dengan orang golongan bawahan, marhain mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah
wala ta'du 'ainaka 'anhum wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Sebenarnya pengajaran cukup banyak. Kan? Jangan tinggalkan majlis mereka semata-mata untuk join dengan majlis orang yang berada pula. Allah tegur Nabi juga dalam surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dan Nabi setengah sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy, orang yang ada kedudukan, pangkat. Mana kalau dapat tarik mereka masuk Islam, pengikut follower mereka pun turut sama kan. Ketika itu datang Abdullah ibnu Abi Maktum kan, orang yang berkafif. Tapi Nabi berasa terganggu tu. Akhirnya Nabi pusing muka, dia tak apa nak seronok kan. Tapi Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sebenarnya orang yang rendah ni lah yang lebih berhajat kepada iman. Depa nak hang tarik bila terang benar depa nak sangat. Kalau tak apa, tak ada kepentingan yang menguntungkan peribadi, depa tak ikut. Macam tu. Kan? Okey, baik. Seterusnya, jangan lari meninggalkan mereka semata-mata untuk bersama majlis orang kaya untuk berdakwah kepada mereka. Baik, kita azan dulu. Dan kita sambung. Baik. Oh, 8 suku tu hasa awal. Okey, baik, kita akan sambung. Ya, kemudian ayat 29. Ayat 29 kalau tuan-tuan selak ayat tu nampak kan? Dia ada dekat bawah qulil haqqu mir rabbikum. Maka ayat 29 ini Allah mengancam, memberi ancaman kepada orang-orang yang terus kufur setelah nyata kebenaran, bahawa dia akan sediakan kepada mereka azab yang dahsyat di akhirat kelak. Ini apa? Ancaman kepada orang kafir, kufur. Ayat 29. 30, 31. Bawah tu balik. Biasa, bila Quran disebut tentang balasan orang yang kafir, selepas itu disebut balasan untuk orang yang beriman. Ini kaedah apa? Targhib wa tarhib. Digabungkan sekali dalam unsur galakkan dan ancaman. Kita jangan ancam saja. Dalam metod pendidikan macam tu juga. Dia ni kerja dengan cam. Hang tak buat jaga. Tu lah. Kalau buat lah. Oh, tak sebut lah kan. Jadi, metodologi Quran dia dapat targhib, tarhib. Dia ada ancaman, dia ada apa? Dorongan.
Maka ayat berikutnya Allah sebut tentang ganjaran kepada orang-orang yang beriman. Orang yang soleh, Allah akan sediakan kepada mereka syurga Aden. Ayat 30-31. Ya. Jadi ini menggabungkan di antara apa? Targhib. Targhib ni apa? Mendorong dengan tarhib, mengancam. Kadang kita, wang, dia kata kat anak, sagi jatuh pokok mok, cubit tambah. Kan? Dia lebih kepada ancaman kan. Kan? Dia sebalik tu ada dorongan. Duit elok, nanti duit elok ni kita bagi hadiah sikit. Kan? Dia lebih seronok kadang-kadang. Benda-benda yang dorongan ini lebih menarik minat. Unsur pujian. Kan? Baik, manakah digabungkan, diimbangkan di antara targhib dan tarhib. Kemudian ayat berikutnya. Selepas itu akan masuk pula kisah yang kedua. Ini yang ke-8. Perkara yang ke-8 daripada 14. Masuk kisah yang kedua. Kisah pemilik kebun ayat 32. 34. Sehingga apa? 34. Daripada ayat 32 sehingga 44. 32 sehingga 44. Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu bawa selak, maka dipaparkan kisah pemilik kebun. Kisah ini boleh jadi kisah yang reality. Ataupun boleh jadi dia hanya sebagai apa? Satu analogi. Dengan satu bab perumpamaan saja. Mana pun tak apa. Jadi kisah ini menjadi perlambangan ujian yang kedua, iaitu ujian harta. Kisah ini sebagai perbandingan antara orang kaya yang tertipu dengan harta dan orang miskin yang menjadi mulia disebabkan iman. Wadrib lahum mathalar rajulaini, situ dua orang lelaki, yang menjelaskan keadaan orang miskin yang beriman dan orang kaya yang kufur. Nanti kita akan boleh tengoklah kisah tersebut, apa pengajaran yang dapat, apa kesudahan ceritanya. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 masuk kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa bersama dengan Nabi Khadir ataupun Nabi Khidir. Iaitu pada ayat 60 sehingga ayat 78. 60 sehingga ayat 78. Panjang juga ni cerita dia. Dan cerita dia agak terperinci satu-satu apakah senario ataupun peristiwa yang berlaku di ketika itu dan apa makna di sebalik setiap peristiwa tersebut. Kita akan tengok. Dirakamkan kisah Nabi Musa alaihi salam berguru dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini menjadi perlambangan ujian ilmu. Kisah yang menjadi contoh buat ulama agar merendah diri dalam menuntut ilmu. Sebab Nabi Musa ni dah hebat Nabi kan, ilmu banyak. Tapi dia masih pergi belajar menuntut ilmu. Boleh jadi ada wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang alim tu ada lagi orang yang alim. Di atas orang yang alim ada lagi alim. Jadi tak boleh nak rasa alim kan. Ke mana pun pasti ada orang yang alim lagi. Sebab yang paling tinggi maha alim hanyalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kadang-kadang rasa ada ilmu, kan dia rasa apa? Tak boleh pergi, dia tu rendah pada saya kan. Aku dah tak perlu belajar dah. Dan tengok pengajaran Nabi Musa masih lagi menuntut ilmu. Jadi ini petikan ni saya ambil lah daripada pengajaran daripada kitab tafsir Al-Munir. Dia kata kisah ini menjadi contoh buat para ulama agar merendah diri dalam menuntut ilmu. Walaupun sudah pegang ulama tetapi tidak malu untuk terus menuntut ilmu. Kerana terkadang ilmu-ilmu yang selain usul agama dan furu' atau furu' itu berada pada orang-orang yang saleh. Sebab orang saleh ini ada satu tahap ilmu yang lain ni. Ilmu yang disebut sebab ilmu yang kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan di sisi kami ilmu. Kalau orang bahasa ikat ada sebuah ilmu ladunni kan. Baik, dia ada apa? Sebab kesalehan tu Allah apa? Allah kurniakan, Allah berikan kepada orang yang dekat dengan dia. Baik, buktinya dalam edition Nabi Khidir tebuk sampan. Ada nanti kita tengok. Dalam dia bunuh seorang pemuda. Lepas tu dia bina tembok tu. Nabi Musa tengok plek tengah dia buat teguran kan. Satu soalan yang tanya, maka berpisahlah ketiga gitu. Kan Nabi Tara tu. Dia tak okey aku ikut kan. Nanti kita akan sampai. Maka apa? Rupanya penglihatan Nabi Khidir lebih tembus dia nampak kan. Benda ni bukan datang, dia adalah satu kurniaan daripada
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10. 10 ini kisah yang keempat. Yang tadi ujian ilmu. Ujian ilmu. Dan yang keempat ni kisah Dzulqarnain, iaitu dari ayat 83 sehingga ayat 99. Ayat 83 sehingga ayat 99 dipaparkan kisah seorang raja yang agung yang mempunyai kuasa pemerintahan yang amat luas, iaitu Raja Dzulqarnain. Ini bagi Dina perdebatan siapa dia ni. Ada kitab Alexander the Great, ada kata Iskandar Macedonia kan. Tu tak apalah. Tapi yang penting raja yang Allah sebut ni adalah seorang yang soleh. Kan? Mana kisah ini adalah perlambangan ujian kuasa. Kadang-kadang orang tewas rebah disebabkan kuasa yang dia perolehi. Sebelum tak ada kuasa, okey ya, nanti aku dapat kuasa, aku buat benda macam ni. Kadang-kadang bila dapat kuasa, dia jadi koleng boleh jadi. Macam tu. Ini juga merupakan satu ujian. Jadi untuk jaga bila dia dapat kuasa, dia masih berada dalam landasan yang tepat, terpandu. Apa dia panduannya? Kita sebut tadi surah ini dimulai sebut tentang Al-Quran. Inilah paksinya. Inilah jalannya. Ia adalah satu pedoman dan pengajaran buat para pemerintah, raja atau pemimpin. Lihatlah Dzulqarnain, seorang pemerintah yang luas kuasa pemerintahannya dari timur hingga ke barat. Beliau juga telah membina tembok yang besar. Kekuasaan yang hebat ini disebabkan ketakwaan, keadilan, kesalehan yang dimilikinya. Kita boleh jadi kuasa kawasan-kawasan hak kecil pun Allah kemah kan. Dzulqarnain ini telah memerintah hampir luas taklukan dia. Baik, yang ke-11, perkara yang 11, selain daripada kisah-kisah tadi, surah ini juga menyelipkan 3 perumpamaan atau misalan yang menarik bersandarkan kepada realiti. Perumpamaan dalam surah ni ada 3 perumpamaan sempat dianalisis. Tujuannya adalah untuk menzahirkan bahawa kebenaran itu tidak bergantung kepada kekuasaan dan kekayaan, tetapi terikat kepada keimanan. Apa perumpamaan yang pertama? Perumpamaan pertama ialah perumpamaan pemilik kebun tadi. Sebab Allah sebut wadrib lahum mathalar rajulain. Buatkan perumpamaan tentang 2 orang lelaki. Ada pengajaran. Sebab Allah kata innallaha la yastahi an yadriba mathalan ba'udatan fama fawqa. Allah tak malu untuk buat perumpamaan walaupun seumpama nyamuk dan yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah tak malu buat perumpamaan. Sebab perumpamaan ini kadang-kadang hari ni orang suka buat kiasan kan. Kadang benda itu lebih sampai. Kita nak tegur orang kadang-kadang tak boleh direct. Kadang kita tegur orang ni, kita umai satu kisah yang lain. Bila orang dengar, kisah ni macam sama cerita jalan hidupku. Kan? Dia dapat membuat kesimpulan sendiri melalui kisah. Maka hebatnya perumpamaan sehingga para mufassir ada juga himpun al-amthal fil Quran. Mana perumpamaan di dalam Al-Quran. Allah sebut tentang nyamuk, tentang lalat, macam-macam perumpamaan. Kebun. Yang keduanya, perumpamaan kedua adalah iaitu pada ayat 45 sehingga 49, perumpamaan kehidupan dunia. Kan? Perumpamaan kehidupan dunia iaitu pada ayat 45. Allah sebut wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bih. Buatkan perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini kamain, seperti air yang kami turunkan daripada langit. Kemudian itu antara perumpamaan yang kedua. Kemudian surah ini mendatangkan beberapa paparan. Ayat 45, 46. Daripada 45, 49. Tadi ayat 45 kan. Selepas pada ayat itu, Allah paparkan suasana hari kiamat yang menggerunkan. Seperti mana gunung ganang yang diterbangkan. Manusia dihimpunkan pada satu tempat. Diserahkan buku suratan amalan. Iaitu pada ayat 47, 48, 49. Allah paparkan. Walaupun dah tak jadi lagi, Allah cuba datangkan. Dan benda ini kita seolah dapat bayangkan
bagaimana situasi keadaan pada hari kiamat. Antaranya yang disebut gunung Gana yang diterbangkan. Pung kan. Macam mana kan? Dia tengok benda-benda waktu hari ribut pun seria kan. Pokok terbang. Tengok ke YouTube benar. Tengok bumbung terbang. Seria lah. Dekat-dekat kiamat wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Pada hari kami perjalankan gunung Ganang, diterbangkan kan. Kemudian itu antara gambaran. Manusia dikumpulkan pada satu tempat, diserahkan buku, suratan amalan. Perumpamaan yang ketiga iaitu kisah iblis yang enggan untuk sujud kepada Adam. Diutarakan perumpamaan ini adalah sebagai neraca pertimbangan antara sifat angkuh dan sombong yang membawa kepada keburukan dan kemurkaan Tuhan, dengan sifat kehambaan dan merendah diri yang membawa kepada kebaikan dan keredaan Tuhan. Duduk dalam mana kisah ni? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Perumpamaan yang ketiga tentang apa? Iblis tu. Apa sifat yang ada iblis? Sombong. Kesan daripada sombong apa terjadi kepadanya? Lawan kepada sombong dia, rendah diri, taat. Apa pula yang akan diperolehi? Kan? Kemudian yang ke-12, semua 14 belum kita habis. Juga dijelaskan kecaknaan Al-Quran membuat misalan dan perumpamaan buat manusia sebagai pengajaran, nasihat, pedoman dan peringatan. Dijelaskan juga tugasan para rasul adalah menyampaikan berita baik, memberi amaran serta memberi ingatan agar tidak berpaling daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebut itu juga bawah ayat 54, 57. Kemudian yang ke-13, dinyatakan juga bahawa strategi pensyariatan adalah menseiringkan rahmah dengan keadilan. Bukan rahmah mengatasi keadilan, keadilan mengatasi rahmah. Oh, ni konsep. Kan? Dalam pensyariatan ni, penetapan undang-undang apa, kita kena seiringkan antara rahmah, kesian belah dengan adil. Jangan sampai kesian sangat lepas orang tu sampai tak berlaku adil. Jangan adil sangat sampai apa teruk pula kawan tu, boleh ada apa budi bicara di situ. Maka seimbangkan di antara apa keadilan dan kerahmatan tu. Jangan terlalu adil sehingga apa menekan sangat apa teruk sangat. Contoh undang-undang tu kena apa penjara 300 tahun. Kan. Mungkin hakim kadang-kadang dia buat pertimbangan tinggal akhirnya kurang sedikit kan. Maka kalau tak hukum langsung kesian sangat tu. Tak adil kepada apa hak orang dianiayai dulu kan. Maka seimbangkan di antara adil dan rahmah kasihan belah ni. Ni iaitu ada pada ayat 58 59. 58 59. Baik. Kemudian yang ke-14, jendela surah ini ditutup dengan 3 topik. Akhirnya penutup surah ini dengan 3 perkara. Yang pertamanya mengisytiharkan bahawa segala amalan kebajikan orang kafir adalah ditolak dan mereka tidak akan memperolehi ganjaran di hari akhirat kelak. Orang kafir ni dia buat amal baik, buat kan, beri bantuan kan, buat kebajikan. Depa juga ada apa badan-badan kebajikan yang beri bantuan kepada orang-orang susah kan, beri bantuan hak sakit. Baru ni ada seorang kawan saya kan, dia apa kena apa buah pinggang tu panggil apa, hak cuci buah pinggang semua lagi kan. Rupanya mahal nak kena tu. Dia minta lah kepada bapa Tuhan untuk diteja kan. Teja akhirnya tak dapat. Dia minta kepada satu persatuan Buddhis. Terus dia terima kan bagi bantuan tu kan. Lepas tu baru dia minta kepada yang persatuan hak kita punya kan. Mana depa apa begitu ada sehingga tahap tu. Walaupun berlainan agama, tapi celah-celah pun dia ada lah apa unsur-unsur tu kan ada. Baik. Siapa lah yang tu kan. Mana orang bukan Islam juga mereka melakukan kebajikan, bersilaturahim, beri bantuan, beri makan, tapi segala amalan yang mereka buat itu tidak ada ganjarannya di hari akhirat. Sebab mereka pun tak percaya kata ada balasan di sana. Kan? Waktu buat tu sebab mereka mungkin seronok gitu saja, rasa baik. Tapi tak rasa apa benda itu akan diganjari semula.
Maka Allah sebut pada ayat apa dekat belakang kan. Afahasibal ladzina kafaru mana alladzina kanat a'yuha alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada ayat kawasan itulah cerita tentang amalan orang kafir ni tidak diganjari. Yang keduanya, topik yang kedua pada penutup ni, mengisytiharkan berita gembira untuk orang beriman dan yang beramal soleh bahawa mereka akan dianugerahi dengan nikmat yang abadi di negeri akhirat sana. Itu pada ayat 107 108. Mana 107 108? Itulah innal ladzina amanu akhir wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Itu pertama tadi pengisytiharan bahawasanya amal kebajikan orang kafir ditolak. Yang kedua, satu berita gembira kepada orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Dan yang ketiganya menegaskan bahawasanya ilmu Allah itu maha luas dan tidak terbatas. Ayat last sekali kan, iaitu Pak, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada kan. Maka ini cerita tentang ilmu Allah yang cukup luas. Maksudnya ayat yang terakhir sebut tentang apa? Ciri-ciri orang yang dapat kedua tadi dapat ganjaran ni, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia buat amal soleh dan dia tidak mensyirikkan Allah. Itu syarat penerimaan amal. Orang yang nak terima amalnya diterima, diganjari, falyamal amalan salihan, buat amal yang baik. Yang kedua, jangan syirik. Tapi kalau buat amal baik tapi mensyirikkan Allah, maka amal tersebut sia-sia saja kan. Baik. Jadi sekadar itu sebagai mukadimah malam ini berkaitan dengan gambaran secara umum daripada awal surah Al-Kahfi sehingga ayat yang terakhir surah ini. Mudah-mudahan sebab ni kita masuk, kita nampak dah topik demi topik, tajuk demi tajuk yang ada di dalam surah Al-Kahfi ini. Jadi sekadar itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.